Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kerja kumpulan kami dan terima kasih kepada pensyarah Dr. Syazwin Ahmad Daib. Okey, saya akan mulakan sesi pengenalan antara ahli grup. Okey, produk kita semula daripada water hyacinth dan saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Abbas. Saya Muhammad Syafiq bin Abdul Majid. Dan saya Ahmad Daniel bin Abdul Halim. Okey. Kita pergi pada pengenalan water hyacinth. Okey. Water hyacinth iaitu merupakan tumbuhan akuatik. Ia tumbuh di permukaan air, terutamanya di kawasan air tenang. Seperti di tasik. So kat situ ada masalah typo sikit. Okey, yang ketiga ia merupakan tumbuhan yang mudah membiak di kawasan air yang tenang lah. So di situ menjadi masalah kepada ekosistem kehidupan akuatik apabila ia terlampau banyak di permukaan air. Kerana hidupan akuatik memerlukan sumber tenaga ataupun cahaya matahari untuk mendapatkan oksigen untuk tumbuhan akuatik ni untuk hidup. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan dengan pengeluaran ataupun sumber mentah ataupun produk sekunder. Okey, boleh dikatakan sebagai tumbuhan kiambang lah. Kiambang, water hyacinth ni dikatakan sebagai tumbuhan kiambang ataupun kiambang bunting yang biasa disebut di bahasa Melayu lah. Okey, dia merupakan sumber air tawar iaitu yang tumbuh di laluan air tropika di Vietnam lah. Banyak di tumbuhan ni tersebut banyak di Vietnam lah. Okey, batang kiambang ni ataupun water hyacinth ni dia seperti span lah. Seperti span, dia terapung di permukaan air. Dan setelah dia kering, dia boleh digunakan sebagai bahan produk iaitu produk seperti kraftangan. Dia anyam dan akan dijadikan sebagai perabot. So penggunaan bahan mentah yang mudah ni yang disebabkan water hyacinth ni dia tumbuhan yang mudah membiak di permukaan air, terutamanya di sungai. So bahan ni mudah didapati dan kos untuk mendapatkan bahan tersebut memang murah lah dan tidak memerlukan proses seperti chemical apa semua untuk menjadikan dia sebagai satu bahan anyaman lah. Okey, dengan penggunaan bahan tersebut, tumbuhan tersebut dapat menyumbang kepada mesra alam, kepada persekitaran dengan menebang pokok tersebut lah bagi pembuatan produk seperti perabot, kita punya kraftangan, beg, handbag. Dia banyak yang kreativiti kepada pengusaha, terutama pengusaha di Vietnam lah. Okey, berikut adalah dia punya gambar tu. Okey, next. Okey, boleh nampak sini adalah gambar daripada sumber bahan mentah tersebut lah. So, nampak eksklusif dan lebih kepada premium hasil daripada kreativiti pengusaha di Vietnam lah. So, kalau kita nampak ni dia lebih kepada minimalis lah. Dia mengurangkan penggunaan kayu. So struktur tu berkemungkinan daripada rotan dan dibalut oleh anyaman batang water hyacinth tu lah ataupun pokok kiambang lah, kiambang bunting yang tumbuh di permukaan sungai tersebut. Okey. Okey, penggunaan water hyacinth. Macam saya sebut tadi, ia mudah didapati di kawasan air seperti di tasik dan water hyacinth ni merupakan tumbuhan yang mudah membiak dan macam
Muhammad Syafiq maklum tadi, di negara Vietnam merupakan pengeluar utama water hyacin. Kenapa negara Vietnam merupakan pengeluar utama water hyacin? Negara Vietnam merupakan negara yang mempunyai tasik yang banyak di negara tersebut. Okey, yang kedua, proses pengumpulan dan penyimpanan water hyacin. Okey, daripada kajian kami dan yang kami dapat, first, proses yang pertama kita perlu mengambil lah water hyacin di kawasan tasik ataupun di kawasan permukaan, dan kedua proses seterusnya kita akan melakukan proses pengeringan bahan yang digunakan kaedah konvensional, iaitu menjemurkan water hyacin ni di permukaan ataupun di bawah cahaya matahari. Anggaran untuk menjemur ni bergantung pada faktor cuaca lah. Anggarannya lebih kurang dalam 2 minggu supaya dia akan dapat betul-betul kering. Okey, proses seterusnya iaitu proses menganyam. So dia bergantung pada kreativiti penganyam tu ataupun permintaan. Macam Syafiq tunjuk tadi, terdapat pelbagai produk. Selepas ni saya akan tunjukkan contoh beberapa produk juga hasil daripada anyaman daripada water hyacin ni. Okey, kat sini kita boleh tengok bakul, beg botol air dan beg tangan merupakan antara produk yang dihasilkan daripada water hyacin. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan dengan pengurusan sisa, maksudnya tumbuhan ni merupakan tumbuhan yang akan mengganggu ekosistem hidupan akuatik, terutamanya di sungai, tasik, water ni lah, air tawar lah, permukaan air tawar lah. So, kajian dan penyelidikan berterusan bagi menambah baik proses dan produk dapat meningkatkan kualiti bahan lah. So, sentiasa ada penyelidikan, kajian dan penyelidikan berkaitan dengan sumber tersebut. Sumber tu daripada bahan batang kiambang ataupun water hyacin tu sentiasa dikaji dan dibuat penyelidikan disebabkan dia macam yang saudara Firdaus maklum, saiz dan ukuran tu sentiasa mengikut kepada jenis produk yang akan dianyam dan yang akan dibuat. Okey, mengenai pasti bahan mentah yang boleh digunakan menjadi produk mesra alam kepada hidupan akuatik lah. Selain daripada batang, mungkin daripada bunga ataupun daun yang akan dijadikan sebagai sumber makanan kepada ternakan. So, sumber-sumber ni boleh ditambah baikkan melalui kajian yang berterusan lah. Okey, manakala bahan mentah yang sentiasa diperbaharui dan kos proses bahan mentah yang rendah, ini adalah disebabkan di Vietnam ni geografi dia, negara dia banyak sungai dan tasik. Maknanya hidupan ni sentiasa tumbuhan ni sentiasa, water hyacin ni sentiasa membiak dan cepat membiak. Dan bagi mengatasi masalah ekosistem ni dengan diperluaskan lagi produk yang berasaskan kepada water hyacin ni, kiambang ni dapat menjadikan sungai tu mesra alam dan memastikan hidupan akuatik tu, air tawar tu dalam keadaan yang baiklah. Okey, selain itu pengurusan sisa juga memberi peluang kepada pekerjaan dan penambah pendapatan kepada penduduk setempat lah. So dengan produk yang lebih berkualiti, produk yang lebih banyak produk lah, maksudnya banyak produk, kita ada perabot, ada kraft tangan dan diperbagaikan lagi bagi menggantikan produk seperti plastik. Ini lebih mesra alam dan sekiranya untuk buat sebagai bahan buangan atau ni lebih mesra alam lah, senar reput
Dia tidak seperti macam plastik, kain ataupun tekstil. Dia lebih baiklah ke macam produk perabot. Perabot banyak menggunakan plastik, material tekstil. So dengan menggunakan bahan daripada water hygiene ni, iaitu batang kiambang ni yang dianyam ni, lebih sekiranya kita nak lupus bahan tersebut lagi mudah dan senang diuruskan dan mesra alam lah. So pendapatan yang lumayan dengan pasaran besar-besaran di luar lah. So kerajaan NGO di Vietnam ni melalui pembacaan dan kajian daripada kepala kami, banyak NGO yang terlibat dan termasuk dengan kilang-kilang yang menghasilkan produk-produk perabot berasaskan kepada batang water hygiene ni, batang kiambang ni, akan lebih banyak mengiklankan ataupun mempromosikan produk ni di luar negara lah. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih Syafiq. Okey, yang berikut adalah kesan-kesan alam sekitar terhadap penggunaan water hygiene. Okey, pertama sekali, kebaikan dia dapat mengurangkan pencemaran air. Okey, kita sedia tahu water hygiene ni dia adalah jenis tumbuhan yang digelarkan sebagai tumbuhan akuatik ataupun lebih dikenali sebagai rumpai air lah. Jadi water hygiene ni dia mudah adapt terhadap persekitaran air. Contohnya macam air tu tercemar ke apa, walaupun air tu tercemar, dia mudah membiak di kawasan air yang tercemar. Jadi bila dia senang membiak air di air yang tercemar ni, jadi dia dalam water hygiene tu sendiri, dia akan menyerap, dia akan absorb dan menyerap nutrition daripada bahan-bahan tercemar yang terdiri daripada fosforus dan nitrogen daripada air yang tercemar tersebut untuk diserap sebagai dia punya makanan. Okay, next. Selain pada itu, water hygiene ni juga dia boleh diproses untuk makanan haiwan dan baja lah. Makanan haiwan ni biasanya dia akan dicampurkan dengan dedak sekali lah. Dan baja pula dia akan bahan mineral yang terdapat di dalam water hygiene tu sendiri adalah dengan kandungan air yang tinggi. Dia sebab dia boleh digunakan sebagai baja sebab dia ada, bila dia dah serap fosforus, nitrogen dan potasium tu, dia akan digunakan dan amat baiklah untuk sistem pembajaan lah, tumbuhan. Seperti yang Syafiq terangkan tadi, iaitu penggunaan water hygiene di dalam kraftangan lah. And then lagi satu pula kesan alam sekitar dia, selain pada buat kraftangan tu, dia juga boleh kesan alam sekitar dia boleh guna pakai untuk bioenergi lah. Dalam sistem ni, dalam sistem bioenergi ni, water hygiene tu dia akan diproses menjadi dalam sistem biomass, iaitu processing plants. Lepas tu dia boleh produce biogas yang boleh untuk kegunaan domestic food lah. Sebab dia ada kandungan hemiselulose dan selulose dalam lingkungan 43% dan 17%. Okey, then keburukan dia, okey, kita tahu water hygiene ni dia senang membiak. Bila dia senang membiak, macam kata Firdaus tadi lah, bila dia tutup permukaan sungai ataupun lombong kan, tasik. Okey, first kali dia akan menyebabkan okey, bila dia dah tutup
kandungan tasik dengan ni. Jadi sebab okey dia tutup, lepas tu bila sebab kita tahu water hyacinth ni dia bila penyedatan berlaku pada water hyacinth ni, dia memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. Jadi bila water hyacinth ni dah tutup dalam tasik tu, jadi oksigen di dalam air akan menjadi kurang. Bila kurang akan menyebabkan ikan-ikan boleh mati, dan salah satu yang paling teruk sekali bila dah tutup tasik tu dengan water hyacinth ni, cahaya matahari tak boleh telus, and then menyebabkan reproduksi ikan akan terganggu lah, benih-benih ikan ni. Selain pada itu, tumbuhan yang telah mati akan menjadi mendapan dalam sungai yang menyebabkan saluran menjadi subur. Ini kadang-kadang bila water hyacinth ni terlampau banyak, dia orang nak tarik pun susah. Dia orang racun di tasik ataupun sungai lah. Bila dah mati, dia akan mendap di bawah permukaan tasik atau sungai, akan menjadi kelodak lah. Bila kelodak ni yang tak cantiknya adalah dia akan menyebabkan sungai ataupun tasik lah akan menjadi cetek. Bila aliran air masuk, kelodak ni akan menyebabkan saluran tersumbat lah. Dan ini boleh menyebabkan banjir lah. And then tumbuhan ini menyerap banyak oksigen dan mengurangkan kandungan oksigen. Ini macam yang saya terangkan tadi lah. Dan lagi satu adalah menghalang cahaya matahari dalam air yang menyukarkan proses pembaikan ikan dan memusnahkan habitatnya. Ini yang saya pasal reproduksi ikan tu lah. Itu aja. Kesimpulannya, apa yang kami bertiga dapat daripada penggunaan water hyacinth ini ialah memandangkan kesan positif dan negatif water hyacinth, kita harus menggunakan tumbuhan ini dengan bijak untuk menyelesaikan pencemaran sungai maupun tasik. Menyediakan sumber tenaga boleh diperbaharui, iaitu seperti bioenergi, dan penggunaan dalam pertanian seperti baja dan makanan kepada ternakan. Kita perlu mengawal populasi tumbuhan ini untuk mengelakkan kemusnahan ekosistem. Seperti mana yang kita tahu, tumbuhan ini juga boleh menyerap sisa-sisa pencemaran daripada sungai ataupun tasik, dan memastikan ia seimbang dengan keperluan manusia. Keseimbangan adalah kunci kepada penggunaan dan pengeluaran yang mampan. Sekian, terima kasih.